Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, hari ini saya nak kongsikan sikit tentang pisau ataupun parang ni. Saya nak kongsikan, nak review selepas ia digunakan. Tapi saya tak nak pergi lebih detail tentang ni. Kalau lebih detail saya dah ada buat video pasal pasal pisau ataupun parang ni dalam video yang lepas lah. Jadi saya nak kongsikan sikit review selepas saya gunakan dia. Kalau anda perasan, ada video yang sebelum ni saya gunakan dia untuk menyembelih 2 ekor kambing. Okey, saya sembelih 2 ekor kambing. Kemudian saya mengulit, tapi tak banyak, dalam separuh ekor je lah. Sebab yang ni agak kurang sesuai lah untuk mengulit. Tapi saya cuba juga lebih kurang dalam separuh ekor biri-biri. Kemudian saya melapah daging untuk pisahkan daripada tulang seekor biri-biri. Dan seterusnya saya menetak tulang bagi kecil-kecil. Lebih kurang dalam hampir seekor biri-biri lah. Saya tak habiskan seekor tu, hampir seekor. Dan seterusnya saya cincang daging. Jadi saya nak review selepas saya gunakan pisau ataupun parang ni untuk memproses kambing biri-biri yang sebelum ni. Sebelum tu saya perkenalkan dulu. Saya ringkas ini buatan Vicious Tool buatan Vicious Tool. Model ni diberi nama Malayan Tiger. Okey, Malayan Tiger. Dan ini adalah design, boleh kata design baru daripada Vicious Tool. Dan saya adalah pemilik yang pertama lah. Dia ada buat nombor di sini, nombor siri 001. Bermakna model start dia keluarkan model ni, saya lah pemilik yang pertama lah untuk model ni. Dan apa yang pada saya agak mengagumkan saya lah, dia punya age retention dia yang tinggi. Apa itu age retention? Okey, dalam istilah dunia pisau, untuk ketahanan ketajaman ni, berapa lama dia bertahan, itu dipanggil sebagai age retention. Selepas saya pakai tu, saya tak ada asah. Saya cuma basuh bersih-bersih, saya lap, saya simpan. Saya cuba untuk iris kertas A4 80 GSM. Okey, selagi mana dia boleh potong kertas tu, pada saya dia tajam lah. Okey, dia tajam lah. Selagi mana mampu untuk memotong kertas. Selain daripada tu, kita boleh uji ketajaman sesuatu pisau tu dengan kita letakkan pada kuku. Okey, kalau tak tergelincir tu maknanya tajam lah. Tapi yang tu saya tak dapat nak buktikan. Ini saya seorang je boleh rasa. Jadi saya gunakan untuk uji ketajaman dia dengan memotong kertas lah. Okey, yang ni pula saya test potong kertas kalender. Kalau kita lihat kertas kalender ni, dia lebih nipis daripada kertas A4 lah. Jadi nak potong dia lebih mencabar lah. Tapi kalau dia boleh potong macam ni, dia kira tajam lah. Dia kira tajam. Okey, selepas saya sembelih 2 ekor kambing, saya lapah seekor kambing berserta mencincang tulang. Hampir seekor lah. Hampir seekor cincang tulang. Okey, pada saya kira tajam lah ni. Besi menggunakan Vanadis 4 Extra. Okey, Vanadis 4 Extra. Pada HRC lebih kurang 64 ke 65. Pada saya tinggi Okey, Vanadis 4 Extra ni. Dan kelebihan Vanadis 4 Extra ni, yang pertama, dia punya age retention yang tinggi, iaitu ketahanan tajamnya yang senang cerita, ketajamannya bertahan lama lah, bertahan lama. Okey, age retention. Yang kedua dia toughness ataupun lasak. Okey, lasak ni ada setengah orang dia, kalau mata tu tajam lama, dia panggil itu lasak. Okey, tapi dalam dunia pisau, lasak yang dimaksudkan ni adalah senang cerita lah, mudah patah atau tidak. Okey, sebagaimana kita tahu, kalau macam besi spring, dia antara besi yang lasak lah. Sebab tu besi spring ni banyak digunakan pada parang-parang panjang. Dia tak mudah patah. Tetapi kelemahan dia, dia lasak, tetapi pada HRC yang tinggi, dia tak lasak, dia rapuh. Tetapi Vanadis 4 Extra ni, dia lasak walaupun pada HRC yang tinggi ataupun pada kekerasan yang tinggi, dia masih lasak. Okey, Vanadis 4 Extra. Tetapi setiap benda kelebihan, dia ada kekurangan dia. Okey, apa kekurangan dia? Kelebihan dia tadi, age retention tinggi, dan toughness pun tinggi. Dia punya kelemahan dia, yang pertama, harga dia mahal. Okey, material dia mahal. Yang kedua, proses untuk membentuk dia pun lebih susah. Okey, walaupun belum dikeraskan, belum disepuh,
proses nak membentuk dia memang susah. Okey. Dan kelemahan yang lain, dia punya corrosion resistance dia yang rendah. Iaitu corrosion resistance ni maksudnya ketahanan karat dia yang sangat rendah. Okey, dia memang senang karat. Okey, Vanadis 4 Extra. Tapi cuma yang ni saya perasan dia punya ketahanan karat dia tu dia lebih baik daripada yang saya ada satu lagi besi Vanadis 4 Extra V4E ni. Tetapi yang ni saya compare dengan yang satu lagi tu, yang ni dia agak tahan karat dia. Dan saya rasa ni mungkin sebab tak tahulah perasaan ke apa kan. Tapi salah satu faktor mempengaruhinya adalah heat treatment ataupun proses sepuh itu sendiri. Okey. Sesuatu besi tu dia punya tahap ketahanan karat itu boleh berubah-ubah bergantung kepada cara dia dilakukan heat treatment ataupun cara dia disepuh. Okey, ayat mudahnya disepuh. Dia boleh mempengaruhi ketahanan karat dia, memang boleh mempengaruhi. Tapi selagi mana dia nama V4E ni, dia tetap ada risiko untuk berkarat lah. Okey, cuma dia tak mudah karat macam yang satu lagi yang V4E tu Dan yang saya suka tentang V4E ni, dia mudah diasah. Dia keras tapi dia mudah diasah. Okey, dia mudah diasah. Sekejap lagi saya akan tunjukkan betapa mudahnya saya nak asahkan dia untuk dapatkan dia tajam balik. Right? Okey, sekarang ni saya asah, saya gunakan ni 200, 400, 600. Saya terus gunakan grid 600 je. Okey. Saya nak tunjukkan betapa mudahnya untuk asah dia. Okey, grid 600 Saya asah sekejap je Dan ini antara yang saya suka dengan V4E ni Pengalaman saya pakai dia ni, dia mudah diasah. Tetapi nak layan karat dia tu, itu yang letih tu. Tapi cuma yang saya perasan, yang ni dia agak tahan karat dia tu agak baik jugalah berbanding yang V4E yang sebelum ni yang saya pakai tu. Dan macam saya cakap, mungkin proses sepuh tu mempengaruhi ketahanan karat dia. Yang ni dia melalui proses cryo, iaitu selepas dia disepuh tu, dia dicelup di dalam liquid nitrogen. Okey, liquid nitrogen. Kemudian melalui proses tempering sebanyak 3 kali. Apa itu proses tempering? Okey, selepas pisau kita bakar, kita dah celup, dia akan jadi kekerasan yang maksimum, memang tinggi. Jadi kelemahan dia rapuh lah. Dia rapuh. Jadi dia perlu melalui proses tempering, iaitu dia perlu dibakar di dalam oven selama saya tak pasti berapa jam. Kemudian dikeluarkan, dibiarkan sejuk sendiri. Jadi HRC dia akan menurun sikit dan pisau tu dia akan jadi lasak lah. Dia akan jadi lasak. Macam ini. Untuk proses tempering yang pertama, result yang Vicious tu dapat 66 HRC. 66 tinggi Kemudian dilakukan proses tempering yang kedua, result dia lebih kurang dalam 65.5 kata silap saya. Dan proses tempering yang ketiga, dapatlah HRC 64 hingga 65 yang sekarang ni selepas dilakukan proses cryo, kemudian tempering sebanyak 3 kali. Okey, cukup. Saya asah lebih kurang je Biasa asah kita asah daripada batu halus, kasar ke halus. Ni saya terus guna halus, tapi tak adalah halus sangat pun, grid 600 Grid 600. Kemudian saya strokekan sikit stroke menggunakan kulit. Saya letak sikit compound stroke-nya. Okey. Kita strokekan dia. Ni saya buat lebih kurang je cincai ni. Saya cuma nak beritahu yang dia walaupun kekerasan tinggi, tapi dia masih senang untuk diasah. Dan saya asah menggunakan batu diamond. Okey, diamond. Kita tengok nampak? Dia punya lancar tu. Ini saya asah lebih kurang je Ini antara keistimewaan V4E yang saya suka lah. V4E. Okey. Nampak? Kalau setakat F4 ni lagi mudah lah untuk dipotong. Okey, kalau ketan nipis pun dia boleh potong dengan mudah. Kalau setakat F4 lagi senang lah. Dan kalau kita lihat dia punya coating dia menggunakan Cerakote. Kalau lihat di sini dah ada kesan-kesan terkopik Jadi
Serakut ni dia telah tewas jugalah. Dan dia punya handle ni setakat saya guna itu hari, dia agak menyakitkan tangan lah. Okay, agak menyakitkan tangan. Tapi kelemahan dia yang saya pakai, bila saya menetak tulang tu, dia agak menyakitkan tangan lah, dia keras. Okay, itu kekurangan yang saya rasa lah. Tapi kalau pakai glove, mungkin dia okey lah kot. Mungkin dia okey sikit lah. Tapi kalau tak pakai glove macam tu saja, dia agak menyakitkan tangan lah. Baiklah, sekadar itu saja video untuk kali ini. Tentang perkongsian Vicious Tool model Malayan Tiger. Alright, sekadar itu saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera.